Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah kerana ada kesempatan untuk kita temu pada petang ni. Ya, petang Selasa Ini Selasa kan? Selasa Mudah-mudahan Allah beri pada kita kekuatan, kesihatan, keafiatan Hari ini kita sudah menuju ke penghujung bulan Zulkaidah. Jadi antara tanggungjawab kita adalah bertaubat kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh, kerana tak lama lagi kita akan masuki satu bulan haram yang sangat istimewa kedudukannya di sisi Allah SWT, iaitulah bulan Zulhijjah yang Allah bersumpah dengannya dalam surah Al-Fajr. Baik, ada satu soalan yang dikemukakan. Soalan ini ditujukan kepada Majlis Fatwa di Timur Tengah, di Azhar. Jadi iaitulah saya bacakan, ada kaitan dengan topik bincangan kita, iaitu amalan-amalan penghapus dosa dalam kita nak menghadapi bulan pilihan, hari-hari pilihan, hari-hari yang banyak keutamaan di sisi Allah SWT. Soalannya, dengar baik tuan Ana muslimah mutazawwijah wa qad ulitu li ailatin muslimatin lakinni lam akun a'lam an ahkamil Islam asy-syai' al-katsir. Saya seorang perempuan Islam yang sudah berkahwin. Saya lahir dalam keluarga yang mengamal keluarga Islam, tapi malangnya saya tidak mengetahui banyak perkara berkaitan dengan Islam. Wa qad waqa'tu fil katsir min al-ma'asi al-kabira. Saya terlibat melakukan dosa-dosa besar yang banyak sekali. Kita tak boleh cerita tuan-tuan madai untuk cakap setakat ni saja. Mimma ja'alani ash'uru wa ka'anni aswa'u insani fi hadzal alam. Lalu saya merasakan saya lah manusia yang paling teruk sekali yang ada di atas muka bumi pada hari ini. Saya berusaha fa ana uhawil tahsil ilmi. Panjang soalannya tuan saya terjemahkan terus. Saya berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan saya, ilmu yang akan menjadikan saya dekat dengan Allah dan sekaligus membantu saya untuk melaksanakan hukum-hukumnya. Tapi ya Allah, dalam hati saya tiada ketenangan. Saya sentiasa terfikir, adakah Allah Tuhan sekalian alam ni telah mengampunkan saya? Qad ghafarali am la? Adakah Allah telah mengampunkan dosa-dosa saya ataupun tidak? Ni persoalan yang timbul dalam diri wanita ni. Saya tidak merasa ketenangan dalam hati saya. Ma hiya al-umur as-salihah allati yumkinuni fi'luha kay tamsaha dhunubil azima allati waqa'tu fiha sabiqan. Apakah dia perkara-perkara yang boleh tuan cadangkan yang dengannya saya lakukan lalu mengampunkan dosa-dosa saya yang lalu? Allah, sedih kita tuan-tuan ni pengiktirafan ataupun satu soalan yang timbul daripada seorang perempuan kepada Majlis Fatwa di negara Mesir tuan-tuan, di Azhar. Baik. Jadi kaifa li ana taqarrab min rabbi? Ada tak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya, arini ma yadullu ala annaka rahimtani. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan di mana engkau merahmatiku dengannya. Ana la astati'u an anam bi syaklin jayyid. Saya tak boleh nak tidur malam pada hari ini. Apa lagi saya tak ada ketenangan, sentiasa hidup saya diburu ketakutan. Yalah, memang Ibn Abbas berkata bahawa melakukan dosa ni tuan-tuan akan menyebabkan 5 musibah berlaku dalam kehidupan kita. Musibah yang pertama, wajah menjadi gelap, hati menjadi sempit, rezeki jauh dan dibenci orang, dan apa lagi? Badan menjadi sakit. Maka ini antara musibah melakukan dosa-dosa, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa tuan-tuan? Yang pertama, wajah menjadi gelap, hati menjadi sempit, rezeki jauh. Apa lagi? Orang semua benci kepada kita, dan penyakit menimpa seseorang kerana dosa yang dilakukan. Baik, ini antara perkara yang berlaku yang disebutkan. Ana aktub laka al-an qara'tu kitabaka uryatub. Saya membaca buku bertajuk saya nak bertaubat, tapi banyak kali saya baca buku ni, satu buku yang bestseller di negara Arab. Urid an atub lakin, saya nak bertaubat tapi ni satu buku. Buku ni sangat menarik dalam bahasa Arab telah pun. Jadi tuan-tuan guru tunjukkan kepada saya jalan untuk bertaubat. Jadi tuan-tuan, kita berada pada bulan di hujung bulan Zulkaidah. Tak lama lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Kata para ulama macam contohnya Ibn Rajab Al-Hambali dan kitabnya
Jami' al-Ulum wal Hikam, begitu juga dengan Taiful Ma'arif tentang kewajipan kita untuk bertaubat kepada Allah SWT, kerana dengan bertaubat akan memudahkan kita menguruskan diri kita melakukan amal soleh pada hari-hari yang penuh keutamaan itu. Baik, jawapan daripada para ulama. Dengar ni sangat berkaitan dengan kehidupan kita, dan ramai orang keliling kita hilang ahli tuju kerana ditimpa rasa bimbang, gusar, keributan, keserabutan kerana dosa yang dilakukan, kerana memang dosa menyebabkan hati menjadi sempit. Wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang yang melakukan dosa maka kehidupannya akan menjadi sempit. Memang itu peringatan daripada Allah SWT. Jadi bagaimana nak bertaubat kepada Allah SWT? Jawapannya, ahni'an laki ayatuha sa'ila ala taufiq taubah. Moga Allah merahmatimu, memberkatimu wahai saudari, wahai puan, kerana usaha puan untuk bertaubat kepada Allah. Ketahuilah ia detik yang sangat penting, satu transition yang sangat menarik dalam kehidupan puan, kerana puan menyedari adanya Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bagaimana nak tahu taubat diterima atau tidak? Ketahuilah wahai saudariku yang amat dikasihi, Allah SWT mengingatkan kita dalam banyak firman-Nya, contohnya surah Az-Zumar ayat yang ke-53, yang mana surah ini merupakan surah yang paling Nabi kita salam cinta untuk baca, bahkan setiap malam Nabi membacanya. Evita, Mawar Merah, Ahlan Salam semua yang hadir pada waktu ni Husna Insyirah, Narung Rukiah, Ahlan Salam semua, Muhammad Zulfikri, Ahlan Salam semua. Terima kasih, barakallahu fiik. Jadi ketahuilah wahai saudara-saudari, tuan-tuan puan dimuliakan Allah sekalian, Allah memberi tahu kepada kita, dan ayat ini merupakan ayat yang paling dicintai oleh ramai salafus salih, termasuklah keturunan Rasulullah, Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Sadiq. Mereka berkata ayat ini merupakan arja ayatin, ayat yang paling memberi kepada kita ni harapan. Apakah ayat tersebut tuan-tuan? Ayat 53 surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang banyak melakukan kesilapan atas dosa mereka sendiri, kembalilah kepada Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sungguhnya Allah menghapuskan dosa-dosa keseluruhannya. Sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berpandukan kepada ini dan banyak ayat lain yang menyuruh kita untuk teruskan taubat, walaupun kita tak tahu Allah terima ataupun tidak. Tapi bila ada dorongan untuk melakukan ketaatan, tandanya Allah pilih kita lah tuan-tuan. Kerana setiap kali kita jumpa ayat berkaitan dengan kasih sayang Tuhan, ayat tentang keridaan Allah, kita akan melihat frasa Allah mencintai, Allah meridai diletakkan sebelum manusia mencintai atau meridai. Contoh, ayat ni semua kita hafaz. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, barulah mereka ridha dengan Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dan surah Al-Maidah pula Allah menyatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, lalu mereka cinta kepada Allah. Nampaknya kasih sayang yang muncul dalam hati seseorang bila dia taat, dia seronok beribadah kepada Allah, itu adalah buah daripada rasa cinta Allah kepadanya terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak dapat kasih sayang Allah setelah kita kena mujahadah? Jadi tahniah saudari yang bertanya soalan ni kepada para ulama di Timur Tengah itu. Mereka memberitahu tahniah kerana ini merupakan hari paling indah dalam hidup saudari puan, kerana puan menyedari adanya Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, maka tuan berusaha untuk bertaubat kepada Allah SWT. Gembiralah, absyiri, gembiralah kerana Allah SWT sedang merhatikan kerja-kerja baik yang dilakukan. Jadi bila ada kesedaran seperti itu, yang menandakan Allah telah pilih kita untuk berada di atas track yang betul. Baik. Begitu juga Allah menyatakan surah Al-Furqan ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali lah orang yang bertaubat dan beriman, beramal soleh, maka mereka itu Allah tukarkan semua kejahatan menjadi kebaikan-kebaikan. Ada seorang sahabat, dia masuk Islam agak lambat. Semua orang yang masuk Islam barulah dia masuk Islam, iaitu secara tepatnya zaman pembukaan kota Mekah. 22 tahun lebih dia terlambat masuk Islam. Oleh kerana kekesalannya terhadap kelambatan itu, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu sebelum saya masuk Islam banyak kebaikan yang saya buat.
Orang muda tak ada duit nak kahwin, saya bagi dia wang supaya dia berkahwin. Orang yang berhutang, saya bagi duit untuk bayar hutang-hutang dia. Orang rumahnya rosak, saya bantu dia untuk buat rumah baru. Orang musafir terputus dalam perjalanan, tak ada wang, saya bantu wahai Rasulullah. Banyaknya bantuan saya buat Rasulullah. Tapi semua itu saya lakukan ketika saya kafir. Sedih dia melihat Abu Bakar sahabat baiknya telah mendahuluinya sebagai seorang muslim. Namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Maka Nabi telah pun menyatakan satu kata-kata yang sangat menarik tuan-tuan. Kata-kata ni kita kena sampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih lagi belum Islam. Orang Sabah, orang Sarawak kan. Sampaikanlah video berita gembira ni kepada mereka. Ya, ustaz baik ustaz, kalau gaya datang rumah kita baik sangat. Tapi agama je lain, muka sama. Kalau tengok muka sama dengan muka saya, kawan-kawan Sabah Sarawak kata Allahu Akbar. Katakan kepada mereka, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau baiklah kalau engkau masuk Islam. Segala kebaikan yang kau buat dalam kekafiranmu sebelum Islam itu dikira oleh Allah, satu pun tak gugur. Tapi keburukan-keburukan yang kau lakukan semuanya dihapus kira oleh Allah SWT. Hebat kan? Maka Nabi telah bersabda kepada Hakim bin Hizam, aslamta ala ma aslafta min khairin. Muhammad Zuki Ustaz Nulis, barakallahu fikum. Allah, terima kasih kepada Ustaz Nulis sentiasa menjalinkan doa untuk kita semua. Maka sabda Nabi kepada Hakim bin Hizam, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam dengan segala kebaikan yang kau buat, semuanya dikira Allah masa kafirmu dulu, tapi keburukanmu tidak dikira oleh Allah SWT. Betapa besar nikmat yang Allah beri kepada kita Jadi tuan-tuan yang boleh kasihan, jadi perhatikan baik nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman. Jadi sebenarnya macam mana nak lepaskan, tadi soalan yang bertanya, macam mana nak lepaskan dia terus melakukan dosa-dosa lagi? Maka kata Syekhul Islam, maka uqubatu dzunub tazulu anil abdi binahwi 10 asbab. Dosa kita buat maksiat ini boleh dilupuskan oleh Allah dengan 10 kaedah. Dengan baik, step by step. Kita nak buat satu persatu Nombor satu, seperti yang telah dijelaskan tadi, kewajipan bertaubat. Itu nombor satu. Mesti bertaubat kepada Allah SWT. Bertaubat daripada dosa besar itu, jangan cerita dengan siapa pun. Iyakum wal mujahara, kata Nabi kita SAW, hendaklah engkau menjauhi sifat mujahara, iaitu al-jahru bisu. Engkau melakukan maksiat, engkau cerita dengan orang. Madailah engkau bangun waktu malam dan mengadu kepada Allah atas kekurangan, kesilapanmu dulu, moga-moga Allah ampunkan. Tak payah cerita dengan orang. Masuk dalam Facebook pula, ini saya nak bertaubat. Apa faedahnya tuan? Kita pun tak faham lah. Kadang baca Facebook orang ni, baca Insta orang macam-macam benda cerita. Dia nak bertaubat pun cerita, habis dia buat declaration satu dunia nak kena tahu pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi perkara utama yang perlu dilakukan untuk menghapuskan dosa, taubat kepada Allah dengan sebenar-benar. Bila waktunya tuan-tuan? Tak kira lah bila waktunya, siang, pagi, petang, malam. Dan tiba waktu sahur, ketika orang tidur, tahajud, itu waktu paling pertama untuk bangun mengadu. Nombor satu. Nombor dua, kata Syekhul Islam, adalah istighfar. Kerana Nabi SAW telah bersabda hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Iza aznama 'abdun zanban faqala ay rabb aznabtu zanban faghfirli." Faqala 'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li 'abdi. Bila seorang melakukan dosa, lalu dia teringat, aku ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa-dosa. Maka sungguhnya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa dengan syarat bersungguh-sungguh bertaubat dan beristighfar. Setengah ulama membezakan di antara taubat istighfar, iaitu taubat ini daripada dosa besar, istighfar daripada dosa kecil. Hakikatnya ia benda yang sama tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Seorang ulama bercerita di Masjid Nabawi, seorang budak lelaki mempunyai ayah yang berjaya dalam perniagaan, menghantar dia pergi ke US untuk belajar bisnes. Supaya nanti kau balik, kau pandailah mencatur bisnes. Sebenarnya nak pandai bisnes tak perlu pergi US pun tuan. Orang berniaga nasi lemak berjalan pun pandai bisnes itu, kalau dia tahu untung ruginya. Ialah nak pendedahan. Maka lelaki kaya ni menghantar anak lelaki tunggalnya ke US untuk, saya ada cerita benda ni banyak kali tuan-tuan, untuk dapat ilmu perniagaan, nanti pulang boleh mengurus kepada ayah. Sampai ke US, budak lelaki Arab yang biasanya duduk bawah tempurung ni, dalam negara umat Islam ramai Saudi, maka dia pun mula menyimpang, ikut kawan pergi clubbing, night club. Mulalah berkawan dengan orang berlainan gender. Jumpa pula dengan seorang budak perempuan. Budak perempuan ni orang Arab, tapi Arab Kristian, daripada Lebanon. Di Lebanon lebih pada 50% orang Arab itu beragama Kristian tuan-tuan ni, ahli kitab.
Akhirnya budak perempuan ni baik dengan si Muhammad ni. Dia berkata pada Muhammad, Muhammad, kau ni budak baik, aku suka dengan kau. Dia dah hidup macam suami isteri, tak berkahwin. Betul ni? Tapi akhirnya budak perempuan ni berkata, Muhammad, tukarlah nama kau menjadi Edward. Muhammad ni tak bagus nama, susah nak panggil. Dia tak suka nama Muhammad. Maka budak lelaki ni pun tergamak ikut ni. Ayah ibu jauh kat Saudi, duduk kat US, segala limpahan kemudahan diberikan kepadanya, kekayaan. Tuan-tuan ni seorang tuan guru bercerita dalam Masjid Nabawi. Syekh Muhammad pun lama kelamaan menyimpang, lalai, tinggalkan sembahyang, buat perkara-perkara maksiat, alangkah banyaknya, jauh daripada keluarga. Tapi sesekali bila ibu telefon, dia rasa kesal, menyesal, malu pada diri sendiri. Tuan-tuan ni, sekali pada satu malam ketika dia terbangun malam, dia teringat ibu dia, ayah dia ajak ke masjid di Saudi. Maka si Muhammad ini merasa kesal, nangis, dia tak tentu, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, bangunlah dia sembahyang pada malam itu. Selepas sekian lama tak sembahyang, jauh daripada keluarga, sembahyang Isyak. Nangis, tuan-tuan ni rasa hiba dalam diri. Ni pentingnya doa kita ibu ayah pada anak-anak tahu. Ya, ajar mereka. Kalau macam Nabi mendoakan Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu tu, Nabi letak tangan Nabi di dadanya, mendoakan Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah, ataupun tepuk di belakang ni, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah, dalam hadis riwayat Ahmad dalam Musnad. Ya Allah, jadikan dia ini ya, ni tolong tengok ni kenapa ni, ya, jadikan budak ini, jadikan orang ini tetap dalam hidayah-Mu wahai Tuhan. Ya, maka jadikan dia mengamalkan Islam sepenuhnya. Jangan jadikan dia, wahai Tuhan, jangan jadikan dia lalai, jadikan dia sentiasa mendapat hidayah-Mu. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, si Muhammad ini menangis dalam sembahyangnya, teringat dosa-dosa dia, teringat ayah ibu dia mengharapkan dia jadi manusia, belajar perniagaan, bukannya buat maksiat macam tu. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, akhirnya apa yang berlaku? Ini boleh tengok. Akhirnya apa yang berlaku kepada Muhammad? Dia menangis, dia pun berusaha untuk membaiki keadaan dirinya, bertaubat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian, sekarang apa yang berlaku? Budak perempuan ini pun tidur di rumahnya, budak perempuan dia pun perasan Muhammad sudah kembali ke pangkal jalan. Dia pun terus menghilangkan diri pada malam itu. Pergi dia dengan marahnya meninggalkan Muhammad. Tuan-tuan, putus hubungan untuk beberapa ketika. Tiba-tiba Muhammad dapat panggilan daripada keluarga budak perempuan ini, mengatakan kepadanya, boleh kami jumpa kamu? Muhammad pun berkata, boleh. Kami keluarga budak perempuan yang ada urusan penting nak jumpa. Tuan-tuan ni boleh katakan sekarang, keluarganya pun datang jumpa dan berkata, apa hubungan kamu dengan budak perempuan ni? Untuk pengetahuan kamu, dia telah aksiden, meninggal dunia. Allah, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia dia. Tapi ada benda yang lebih penting daripada itu kami nak beritahu kepada kamu. Baik. Kalau hubungan kamu serius dengannya, untuk pengetahuan kamu, budak perempuan ni sebenarnya dia bunuh diri. Bukan dia aksiden kerana mati begitu, dia bunuh diri kerana dia kena AIDS. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejutlah Muhammad. Dia hidup dengan perempuan itu seumpama suami isteri. Sekarang tiba-tiba ketakutan amat sangat berlaku pada dia, seolah-olah langit itu berkeping-keping jatuh atas kepalanya, tuan-tuan. Muhammad tanpa berlengah lagi dapat nasihat dari kawan-kawannya. Kawan-kawan suruh pergi buat rawatan doktor, check. Muhammad pun pergi buat medical check up, menunggu beberapa hari untuk dapat jawapan ujian darah. Akhirnya Muhammad dalam tempoh itu memang tak lalu makan, tuan-tuan, tak boleh tidur malam, ketakutan apa nak jawab pada ibu nanti kalau berjangkit AIDS itu kepadanya. Tuan-tuan ya, hari sekali bila keluar result darah menunjukkan Muhammad tidak kena penyakit tersebut. Allah gembira bukan kepala. Muhammad pun kemah-kemah tak mau nak duduk stay kat Amerika, tuan-tuan, nak balik ke Saudi. Biarlah tak lulus pun, tak ada apa pun, tak apalah. Telefon ayah mak nak balik Saudi, nak balik. Ini negara memang Allah Akbar. Tu sebab para ulama macam Syekh Yusuf Qaradawi memfatwakan, nak pergi ke negara-negara barat ni, tuan-tuan, tak boleh pergi berseorang diri. Kena pergi dengan isteri, kena pergi dengan kawan. Memang Nabi SAW sebut orang yang musafir seorang diri itu bersama syaitan sebenarnya. 2 orang pun bersama syaitan, 3 orang tu pun musafir. Kerana maksudnya perjalanan ke tempat-tempat yang boleh menempah bahaya macam tu, tuan-tuan, untuk pergi seorang-seorang. Memang menjerumuskan diri kita masuk dalam maksiat. Ya, macam-macam pattern lah maksiat berlaku kat negara-negara tersebut. Tak ada kawalan apa, akhlak, agama, semua tak ada. Muhammad pulang ke Saudi. Muhammad berubah menjadi seorang manusia yang sangat baik.
Semayangnya dijaga. Kan kebetulan selepas itu datangnya Ramadan, Muhammad minta pada ayahnya untuk pergi ke Madinah, stay di sana untuk qiyam, untuk siam, untuk berpuasa, Quran, mengingati Quran semula di Masjid Nabawi. Sebulan habis berlalu Ramadan. Lepas Ramadan, ayahnya minta Muhammad baliklah Muhammad, dah habis Ramadan. Mainlah duduk kat tempat kita ni, Riyadh. Muhammad masih kekal lagi beribadah, sembahyangnya kuat, malamnya tahajud, subuhnya berjemaah, sentiasa waktu jemaah. Ayahnya berkata, Muhammad, engkau makan Islam tapi perniagaan ayah ni kau kena bawa juga. Ayah hantar kau ke US lah. Tak apalah, kau belajar tak habis tu tak apalah. Yang penting kau ada semangat untuk berniaga, teruskan. Muhammad masih lagi minta cuti pada ayahnya. Sehingga pada satu malam, tuan-tuan dimuliakan sekalian, seperti biasa Muhammad sembahyang di biliknya sampai dekat subuh. Ya, dan dekat subuh ayahnya pun mengetuk biliknya, mengajak ke masjid. Muhammad sudah pergi dengan selama-lamanya dalam sujud beliau. Cuma ada nota yang ditinggalkan untuk ayah ibu, minta maaf dan tulis apa yang berlaku dalam hidupnya sewaktu di Amerika itu. Muhammad menyedari walaupun beliau punya kesalahan yang besar di sisi Allah, tapi baginya Tuhan yang Maha Pengampun. Muhammad berubah untuk menjadi seorang yang baik dan minta kepada Allah untuk mati dalam kebaikan, dan Allah terima kerana matinya dalam sujud, matinya dalam tahajud. Ya, jadi daripada hadis ini menunjukkan kepada kita apa saja dosa yang berlaku pada hari ini, ingatlah kita punya Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Janganlah terlalu banyak sangat kita gembar-gemburkan benda-benda yang menakut-nakutkan orang. Kita lupa dalam Islam ni ada banyak bab targhib, mengajak orang jadi lebih baik, peluang untuk bertaubat. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini juga perlu diseimbangkan. Kerana kalau sentiasa ditekankan aspek-aspek menakutkan dalam hidup, maka orang jadi hilang harap pada Allah SWT. Ada manusia seperti itu. Maka dalam hadis mengatakan, wahai kamu yang bersalah, kamu bersalah dan taubat kepada Allah, kamu tahu Tuhan boleh mengampunkan, kamu berusaha untuk membaiki diri kamu, maka Allah tetap akan mengampunkan dosa-dosamu. Imam Ghazali membuat satu tamsilan yang menarik dalam kes ini, iaitu orang berdosa ini ibarat orang sakit. Tahun ni sakit, kena flu, maka dia pun pulih, dia bagi ubat doktor. Kemudian tahun depan datang lagi, jumpa doktor lagi, masih sakit lagi. Tak ada pula doktor kata kepadanya, kan saya dah cakap tahun lepas, jangan buat macam ni, jangan buat macam tu, jangan tidur lambat, jangan begitu begini, jangan tak jaga makan, durian makan semacam tu. Dah kan dah sakit, doktor tak akan cakap macam tu. Doktor meneruskan kerja profesionalnya untuk merawat, mengubati orang yang sakit. Allah lebih-lebih lagi, tuan-tuan. Maka dalam kehidupan ni, bila melakukan kesalahan, kena ingat Allah mempunyai pintu pengampunan yang besar. Macamlah orang sakit ni kata tadi Al-Imam Ghazali, bahawa orang bersalah itu ibarat pesakit. Pesakit itu mengadu sakit, hilang penyakit daripadanya, kemudian muncul balik semula walaupun dia usaha untuk mengatasi, melindungi dirinya daripada terus mengidap penyakit tersebut, ya. Baik. Yang ketiga dalam pesan Syekhul Islam di sini untuk baiki diri kita dalam kes perempuan ni tadi dan kes ramai orang di luar sana, sampaikan video ni kepada mereka, tuan-tuan, pintu taubat sentiasa terbuka. Yang ketiga, banyakkanlah peluang untuk melakukan amal soleh dalam hidup. Banyakkan amal soleh. Ada orang bercerita, tapi cerita ni saya tak pasti riwayatnya di mana. Cerita yang betulnya berlaku pada seorang ulama yang terkemuka, tuan-tuan. Namanya Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Isfahani ataupun Isfahani. Beliau ni seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Dia mengarang banyak kitab, antaranya Al-Ikhtisar, antaranya Matan Abi Syuja' yang telah pun disyarahkan oleh ramai a'immatil Syafi'iyah. Seperti contohnya Al-Khatib Syarbini mengarang kitab Kifayatul Akhyar bihalil Ikhtisar, Al-Iqna bihali Al-Faz ibn Abi Syuja'. Jadi Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani ni seorang yang sangat soleh, hebat. Wajahnya wajah ahli syurga, wajah orang soleh, bersih. Dan kerana capability-nya, dia mampu untuk menjadi qadhi dan akhirnya menjadi wazir. Wazir ni menteri tau. Kerana kedudukannya, ilmunya, kelayakannya, capability-nya, memang dia seorang yang sangat mempunyai karismatik, tuan. Walau bagaimanapun bila sampai setahap, Imam Abu Syuja' ni lebih popular dengan nama Abu Syuja', meletakkan jawatannya semua, dan beliau pun pergi merawat penyakit mazmumah dalam dirinya. Antaranya kerja beliau di Masjid Nabawi menyapu, membersihkan bilik air, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ini cerita 900 tahun lalu tahu. Kalau berlaku pada sebahagian ulama pada hari ini, memanglah para ulama ni sentiasa mencontoh satu sama lain. Maka Abu Syuja' dilihat kerja dia menyapu masjid, membersihkan bilik air.
Lalu ditanya kepada beliau, dia kata inilah saham akhirat aku untuk merawat dalam diri aku macam-macam sifat mazmumah. Boleh tak kita buat tuan? Ada masjid, ada surau dekat rumah, agak-agak ada tengah malam, kita tak ada apa nak buat, pergilah bersihkan. Cubalah buat tuan-tuan, cuba buat, rawat diri kita, orang pun tak nampak. Tak payahlah pergi masuk Facebook ke Insta, lepas tu tuan, buatnya sekali, tunjuk seolah macam tiap hari buat. Ya, Abu Syuja' tidak, dia buat maka ada orang nampak. Dalam keadaan dia tutup muka, semua orang perasan itu Abu Syuja'. Pernah jadi qadhi, pernah jadi wazir, menteri, tapi merendahkan dirinya tujuan untuk merawat penyakit yang ada dalam diri. Jadi ini namanya buat benda-benda baik. Ibrahim bin Adham dilaporkan masuk syurga, dilihat oleh keluarganya, anak muridnya selepas dia mati. Kalau mimpi melihat masuk syurga tu betul masuk syurga lah tuan-tuan. Maka dia tanya kepada Tuan Guru punya amalan saleh yang melayakkan Tuan Guru masuk syurga? Jawapannya tidak. Kerana aku baik pada makhluk Allah, aku merawat mereka. Contohnya pada waktu malam ketika balik, dia akan tanya pada isi anak-anaknya, kucing belakang rumah dah makan ke belum? Kalau kita ada belayam, ayam dah makan ke belum? Cerita betul tuan-tuan. Ini cerita oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhud. Jadi tuan-tuan ni boleh kau sekalian. Imam Muhammad bin Sirin, seorang tokoh tabi'i yang terkemuka. Beliau ni kalau dijemput makan, macam kita kira open house lah, dijemput makan rumah orang, maka Muhammad bin Sirin akan makan sejak kat rumah. Kerana dia takut bila dia pergi dalam keadaan lapar, nanti dia akan makan semua benda lalu tidak meninggalkan apa untuk orang lain. Disebut oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Tawaduknya, zuhudnya, kita terbalik kan. Kalau orang jemput nak makan kat rumah, kita dah kosongkan perut daripada subuh lagi kalau boleh. Baik boleh bedal lagi banyak. Saya tu tuan-tuan. Tapi Imam Muhammad bin Sirin tak. Dia makan siap-siap, kenyang, bawa pergi supaya dia kata nanti kalau aku lapar aku makan banyak nanti aku makan hak orang lain. Orang lain ramai nak datang, macam kita pergi open house kan. Sate berdit, orang ambil pula tu semangkuk. Kalau ambil 2-3 kan cukup. Apa buat nak ambil banyak-banyak? Makan banyak akan bagus tuan-tuan. Ya. Jadi balik kepada cerita amal salih ni tadi, amal salih boleh menghapuskan keburukan-keburukan yang kita buat. Dan itu dalam kitab Adab Mufrad oleh Imam Bukhari menceritakan seorang lelaki mengadu pada Abdullah bin Abbas tentang perbuatannya membunuh seorang perempuan. Katanya, saya minang seorang perempuan, dia tolak pinangan saya. Tak lama kemudian saya mendengar seorang lelaki minangnya, diterimanya pinangan tersebut. Oleh kerana kecewa, hampa, marah, saya pergi, saya bunuh perempuan tersebut. Ada tak peluang untuk saya bertaubat, wahai sepupu Rasulullah? Dia tanya kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas jawab, ya, bagimu peluang untuk bertaubat. Maka adakah bapa, ibu bapa kamu hidup? Tanya kepada beliau. Tidak, ibu bapa saya telah pun mati. Kalau gitu, banyakkanlah kebaikan-kebaikan. Kerana wa atbi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau engkau punya dosa banyak, maka banyakkan buat amal salih. Kerana amal salih itu akan menghapuskan dosa-dosa engkau. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Jadi banyakkan amal salih tuan-tuan. Istighfarnya, taubatnya, sepanjang sunatnya, baca Al-Qurannya, puasa sunatnya. Kita dah mendekati hari-hari awal Zulhijjah yang digalakkan. Nabi bahkan berpuasa pada 9 hari itu kalau tidak menaikkan ibadah haji. Termasuk hari Arafah. Kalau menaikkan haji, Nabi tidak puasa lah pada hari Arafah. Gitu. Apalagi buat baik pada jiran, buat baik kepada ibu ayah. Telefon ibu ayah, tanya apa khabar. Ada adik-beradik, hantar kepada mereka apa-apa makanan juada yang kita suka makan. Contohnya banyak masalah tuan-tuan ni boleh kawaskan. Baik, yang keempat, boleh menghapuskan dosa, kata Syekhul Islam, adalah meminta doa daripada orang lain. Pesan para ulama, kalau kita terima mesej dalam WhatsApp group, fulan bin fulan telah meninggal dunia, semua orang akan hantar poster, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah tu. Tapi yang lebih baik daripada apa yang dilakukan adalah kita berdoa. Tak payah hantar poster tu pun tak mengapa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Ya Allah, ampunkan dosa dia. Walaupun aku tak kenal dia, tapi kawan-kawan menyebut dia, mudah-mudahan dia orang baik. Ampunkan dosa. Itu lebih utama daripada kita panjang kita akan baca penuh. WhatsApp group tu kalau 200 orang letak poster inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lebih tepatlah kita mendoakan. Kerana dalam hadis mengatakan doa seorang mukmin untuk saudaranya diampunkan Allah. Dan yang mendoakan itu pun mendapat bahagian macam untuk yang didoakan. Wala kamithlu, kata malaikat yang bawa doa itu akan berkata kepada yang mendoakan, bagi Allah ampun beri kepada dia sama seperti yang doakan untuk saudara. Jadi minta doa daripada orang saleh. Ustaz-ustaz, kawan-kawan,
makcik pakcik kita, ya, supaya diampunkan dosa. Tak payah cerita lah dosa yang kita buat, tak payah cerita. Yang kelima, ma yu'malu lil mayyit min amali bir. Kalau orang itu telah meninggal dunia, kita nak minta Allah ampunkan dosa dia, kita banyakkan amal salih untuk dia. Contohnya apa? Sedekah. Contohnya apa lagi? Ya, menunaikan ibadah haji, menunaikan umrah. Kerana dalam hadis Nabi SAW ditanyakan oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Kalau dia hidup tentulah dia nak laksanakan haji. Tak tunaikan haji untuknya?" Jawapan Nabi SAW dia, tunaikan haji untuknya. Tunaikan haji untuknya. Gitu juga umrah, tuan-tuan dimulakan sekalian. Jadi kalau kita bersedekah pun niatkan untuk ayah ibu kita yang telah pergi sebagai contohnya. Dulu ayah ibu masih hidup, bayar bil elektrik ataupun bil air kat surau dekat rumah berapa sen sangat sebulan. Bila ayah telah meninggal dunia, kita adik-beradik teruskanlah tuan-tuan jasa baik ayah itu. Ni antara perkara-perkara yang boleh sampai kepada nanti boleh menghapuskan dosa-dosanya. Yang keenam, syafa'atun Nabi. Ini merupakan satu kelebihan umat Muhammad SAW, iaitu syafaat Nabi untuk umatnya. Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaat aku, kata Nabi, adalah untuk orang melakukan dosa-dosa besar di kalangan hamba-hambaku. Cara nak dapat syafaat Nabi ni antaranya, jangan abaikan mendoakan selepas azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati wassalatil qa'imati Muhammadin al-maqam mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad, sebagai contohnya doa yang kita bacakan. Dan setiap kali mendengar nama Nabi, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, contohnya. Tuan-tuan dimulakan sekalian, yang ketujuh, perkara yang boleh menghapuskan dosa lagi berdasarkan hadis, iaitu musibah yang berlaku dalam kehidupan kita. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala ghammin wala azan hatta syauka yushakaha illa kafarallahu biha min khatayahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita ingat dosa yang berlaku pada yang kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah dengan sebab musibah yang berlaku dalam kehidupan kita. Apa musibah? Kereta kena langgar sikit contohnya, slipper kita hilang kat masjid, sekecil macam tu, ya. Ya, penyakit berlaku, demam, COVID pada hari ini, anak sakit. Semua ini merupakan penghapusan kepada dosa-dosa kita. Seorang sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bila mendengar Nabi bersabda bahawa humma, iaitu demam yang berlaku menghapuskan dosa, maka Ubay bin Ka'ab telah berdoa kepada Allah supaya diberikan demam itu sepanjang hidupnya, tuan-tuan. Bayangkan, sepanjang hidup Ubay bin Ka'ab dia demam. Anaknya berkata, masa ayah meninggal dunia, kami menyentuh jasad ayah, menguruskannya, panas badan ayah, masih demam lagi dia, kerana dia minta untuk demam sepanjang hidup. Tuan-tuan jangan buat kerja ni, tuan-tuan. Kita tak sama iman macam Ubay tau. Ubay ni sahabat Nabi antara yang paling faham pada Al-Quran, mufassir yang paling hebat. Beliau menjadi imam sembahyang tarawih pada zaman Umar, Uthman, Ali. Tuan-tuan, tingginya maqam Ubay. Nabi SAW membacakan Quran untuk Ubay, minta Ubay bacakan untuk Nabi SAW. Tingginya maqam Ubay ini minta kepada Allah supaya demam itu berlaku sepanjang hidupnya. Walaupun demikian, kata si anak, walaupun ayah demam sepanjang hidupnya, tapi ayah tak pernah meninggalkan jihad. Ayah tak pernah meninggalkan salat berjemaah. Ayah tak pernah meninggalkan puasa. Ayah tak pernah meninggalkan Quran untuk tahajud pada waktu malam. Tak pernah meninggalkan kebaikan. Jadi tuan-tuan dimulakan sekalian, ini adalah apa yang kita ingatkan, bahawa musibah menghapuskan dosa. Maka bila kita ditimpa dosa, sabarlah. Kita ke, isteri ke, anak ke, apa sahaja, sabarlah. Kerana ia merupakan peningkatan darjat, penghapusan dosa sebenarnya. Yang ke-8, bila seorang meninggal dunia, ma yahsulu fil qabri min al-fitnati wad-dhaghta wa raw'a takhwif, fa inna hadha ma yukaffiru bihi al-khataya. Orang dalam kubur akan dikenakan ujian, dihimpit sebagai contohnya, ujian kegelapan, ujian ketakutan, ujian hukuman, maka itu semua akan menghapuskan dosanya juga, supaya di akhirat tidak terbeban dengan dosa yang banyak, seperti yang kita baca dalam hadis. Ahwalu yaumil qiyamah wa karbiha wa syada'idiha. Itu juga kedahsyatan hari kiamat juga adalah penghapusan dosa untuk orang-orang beriman. Nak tunggu mahkamah Allah itu bersidang. Bagi orang beriman, penungguan itu, penantian itu macam menanti antara sembahyang pada sembahyang lain. Contohnya maghrib ke isyak, lama tak? Maka orang yang beriman menanti hukuman mahkamah Allah itu dijalankan antara maghrib dan isyak. Solat contoh, dia terasa waktu macam tu, sengkang. Tapi bagi si kafir, dia merasakan sangat panjang. Kenapa tak berlaku lagi mahkamah ni? Kenapa masih lagi begini? Mengapa aku tenggelam pada peluh? Tak ada lagi keputusan daripada Tuhan. Bagi si kafir itu hukuman untuknya, tuan-tuan ni. Yang ke-9, yang ke-10, rahmatullah wa afu wa maghfiratuhu bila sababin min ibad.
Jadi antara sebab keampunan Allah juga adalah kerana kasih sayang Allah yang kita pun tidak tahu, tuan-tuan. Ya, kita baca dalam hadis bagaimana dua orang sahabat, seorang rajin melakukan taat, seorang masih lagi berlumah melakukan maksiat. Maka yang melakukan taat itu menegur kawan, kata, "Fulan, jom ke masjid Fulan, mari beribadah Fulan. Kau dah tua Fulan, dah 40 tahun umur kau, kenapa tak taubat lagi Fulan?" Dia mengingat kawannya cakap begitu. Sehingga akhirnya kawan dia berkata kepada dia, "Aku nak berubah tapi masih belum mampu lah." "Jangan Fulan, nanti kau masuk neraka Fulan." Dia merasa overconfident dengan ibadah taat yang dia buat, melayakkan masuk neraka, masuk syurga. Kawannya masuk neraka. Tiba-tiba bila dimatikan oleh Allah, kata Nabi kita sallallahu dalam hadis itu, Allah memasukkan yang melakukan maksiat itu dalam rahmatnya, syurganya. Yang buat taat, yang tertipu dengan ketaatannya itu dihumban ke dalam neraka. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Engkau yang tetapkan rahmat ni? Engkau yang tetapkan masuk syurga atau neraka?" Maka tuan-tuan, janganlah kita dalam buat taat ini meyakini, rasa confident semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Itu maghrur namanya. Tuan-tuan, ini antara 10 sebab sedari yang dimuliakan Allah. Kata jawapan para ulama dalam kes yang berlaku ni, perempuan melakukan maksiat dan dia bertaubat kepada Allah, tapi nak tahu macam mana peluang taubat itu diterima oleh Allah. Memang kita tidak boleh menentukan diterima atau tidak, tapi dia mempunyai kesan diterima amal salih dan taubat dilakukan itu adalah pada aktiviti hariannya, nampak kesungguhannya, nampak amalan-amalan salih yang dilakukan olehnya. Ini menunjukkan dia dalam perhatian Allah untuk mendapatkan keampunan. Itu sebab dalam ayat yang dibacakan tadi, Zumar ayat 53, yang menyebabkan Ja'far As-Sadiq berkata, "Inilah ayat yang paling menggembirakan aku lebih daripada ayat-ayat lain. Walaupun aku keluarga Nabi, aku memiliki kaitan dengan Nabi, aku Al-Bait, tapi ayat ni yang paling menggembirakan aku." Apakah ayatnya? "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ya, walaupun manusia itu melakukan dosa besar, tapi mereka bertaubat kepada Allah dengan sungguh, maka Allah mampu mengampunkan dosa-dosanya. Macam kisah Muhammad yang melakukan dosa besar ketika pergi ke Amerika, yang saya ceritakan kepada tuan-tuan tadi. Baik tuan, setakat ini saja dulu. Jangan lupa ya, dalam hidup ni rajinlah mohon kepada Allah. Antara doa yang wajar kita amalkan, pendek saja. Bagi tuan-tuan yang belum masuk grup Telegram sahabat Ustaz Azan, dia alu-alukan. Ya, ada banyak doa yang akan di-share di situ. Doa ni pendek ya tuan-tuan. Bagi mereka yang belum mengamalkan, tolong amalkan. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi meninggalkannya. Nabi sentiasa mengamalkannya. Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam ketaatan kepadamu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Pendek doa ni. Bagi yang belum amal, tolong amalkan. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita dalam kebaikan, kesungguhan melakukan taat. Sekali-sekala kita tergelincir melakukan maksiat, masih ada peluang untuk bertaubat dengan syarat kita ikhlas bersungguh-sungguh. Dan bila melakukan maksiat itu berkali-kali, ingatlah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Usahalah untuk membaiki diri. Sebagaimana kata Imam Ghazali itu sangat tepat, kita ditimpa penyakit berkali-kali walaupun kita menyedari bahayanya, kita berusaha untuk menjauhi, tapi kita kena juga. Kerana kita manusia lemah, apa yang penting kita bertaubat selalu pada Allah. Jadi selesai jawapan yang ditanyakan kepada para ulama ini oleh perempuan melakukan dirinya maksiat ini. Ya. Jadi dapat kita pelajari pada hadis tadi sifat pengampunan Allah. Dan orang melakukan dosa-dosa besar hendaklah berusaha untuk mencari kawan-kawan yang soleh yang boleh membantunya melakukan taat. Dan sentiasa dalam hidup ni kita ada perasaan khauf dan juga raja. Khauf dan juga raja maknanya dia umpama sayap burung kanan kiri. Khauf, takut, raja, harap. Jangan terlalu berharap dan tidak ada perasaan takut. Jangan terlalu takut sampai tak berharap pula. Umpama contoh Imam Ghazali berikan dalam Ihya Ulumuddin, seorang murid itu belajar bersungguh, belajar ke universiti kan. Pada hari peperiksaan dia sakit, maka dia tak dapat jawab dengan cemerlang. Dia pun berjumpa dengan Prof, tolonglah, saya buat kesilapan, salah faham soal saya sakit sebenarnya, demam ni, saya je doktor MC, tapi saya datang juga periksa. Maka Prof teringat hari-hari dia belajar di universiti, semester itu tak pernah ponting, penyertaannya dalam kelas, kesungguhannya, assignment tak pernah abaikan. Tentulah profesor ini kesian kepada dia. Ya betul, nak engkau yang budak baik, cuma memang betul lah engkau buktikan kau demam begitu, kau tak dapat jawab yang baik, aku bagilah markah yang extra bonus pada kau.
Ya tuan-tuan, maka Allah lebih-lebih lagi tuan-tuan. Laisa kamitslihi syai'. Kalau kasih sayang seorang profesor kepada anak muridnya, ibu kepada anak, Allah lebih dari itu berganda-ganda tuan. Mari sama kita bertaubat kepada Allah bersungguh-sungguh. Tadi doa yang saya ajar pun tuan-tuan amalkan. Bacakan kepada anak lelaki kita, ya, Nurizan Nurdin, Al-Wasalan, Amin. Amalkan. Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Pegang kat dada anak lelaki kita. Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, tetapkan anak aku dalam Islam ni, dia nak pergi belajar jauh, ya Allah. Jadikan dia pembawa hidayah dan tempat turun hidayahmu. Yang perempuan, ibu, letakkan tangan ibu yang mulia ke dadanya. Allahumma thabbitha waj'alha hadiyatan mahdiyatan. Allahumma thabbitha waj'alha hadiyatan mahdiyatan. Ya Allah, tetapkan anak perempuanku ini dalam jalan yang lurus dan beri hidayah kepadanya. Jadikan dia pembawa hidayah kepada orang lain. Boleh? Sekian. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam perkongsian kita pada waktu ni. Tuan-tuan, jangan lupa ya, tuan-tuan dapati kuliah ni baik tuan-tuan. Jangan lupa sokong kami. Kami ada birkah Habatus Sauda yang Nabi galakkan untuk makan, mengelakkan penyakit-penyakit, semua penyakit di apa, Nabi SAW menyatakan demikian, kecuali kematian. Habatus Sauda kami dah proses dalam bentuk yang mudah untuk makan. Boleh tolong buka ya, untuk tuan-tuan lihat dalamnya. Jadi dapatkan Habatus Sauda birkah ni. Kelebihannya boleh menurunkan kolesterol, mengurangkan batuk sesama, membantu menyembuhkan resdung, menurunkan paras gula dalam darah, menambah susu ibu, menguatkan tenaga dan juga sendi badan, mencantikkan kulit dan rambut. Ya. Harga asalnya RM59 tuan-tuan. Ini kami buat promosi. Beli 2 birkah, free korma 250 gram. Dapat korma ni lagi free. Beli 2 buka 2 ni. Tuan-tuan beli 2 macam ni. Ini macam ni 2. 2 macam ni dapat ni 1 hadiah. Ini saya buat promosi untuk tuan-tuan Dan kalau beli 4, tuan-tuan dapat korma 600 gram lagi hadiah. Ni satu ni berapa? 250 gram ya, tuan-tuan dapat 600 gram korma. Ya. Mari tuan-tuan sokong kami di Zazan Travel. Tuan-tuan boleh hubungi Zazan Travel dengan membeli secara order online on pay. Dan tuan-tuan yang minat untuk jadi ejen pun tuan-tuan dapat hadiah. Tuan-tuan promosikan kepada teman-teman, kawan-kawan lain Itu juga kami masih lagi membuka untuk peluang melakukan ibadah korban bagi mereka yang tak sempat melakukannya di tanah air. Harga untuk ibadah korban bersama dengan Zazan Travel serendah RM450 saja untuk satu bahagian Jadi kelebihannya kami adakan akad wakalah dalam urusan ini. Kami ada pengalaman lebih 10 tahun alhamdulillah. Pakej 6 negara terpilih. Dan tuan-tuan melakukan korban-korban itu amanah di atas bahu kami untuk kami agihkan kepada fakir miskin. Dan tuan akan dapat e-sijil, gambar dan video penyembelihan secara umum. Ingat tuan, tarikh tutup tak lama je lagi, 26 Jun. Tapi jangan tunggu sampai 29 Jun, nanti kelang kabut kita nak uruskan. Ramai yang tunggu sampai 19 bulan pun dah penuh nanti. Buat sekarang tuan-tuan ni, buat ibadah ni buat bersungguh, jangan bertangguh-tangguh. Ya, tuan-tuan buat pada hari ni, kami bagi hadiah lagi pada tuan-tuan sebanyak RM50. Ya, jadi dengan RM400 tuan-tuan dapat membantu orang yang susah di negara-negara yang dilanda peperangan untuk makan dan sebagainya. Tanpa menafikan masjid surau kita yang buat pada hari ini bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk buat di tanah air Jadi siapa yang buat pembelian hari ini akan dapat free cashback umrah RM100 dan dapat korma lagi, banyak benar lah korma hadiah dapat korma lagi 250 gram. Ya. Dan tuan, bagi tuan yang minat untuk melaksanakan ibadah umrah, insya-Allah saya akan pimpin pada bulan 12 nanti. Umrah bertarbiyah, ada modul yang kita belajar bersama-sama. Ya, nanti tuan-tuan boleh rujuklah dekat Facebook kami. Dekat Facebook, dekat Insta Zazan Travel. Dan ada peluang menunaikan ibadah umrah dalam waktu yang terdekat ni tuan-tuan. Bersama dengan Ustaz Muhammad Osman, seorang pendakwah dari negara Bawah Bayu, Sabah, negeri Bawah Bayu Jadi Ustaz Muhammad akan memimpin satu trip. Omongan bila ni? Ustaz Muhammad bila? Bulan bila? Nanti tuan-tuan boleh rujuk dekat Facebook, dekat Insta. Ustaz Muhammad ada, Ustaz Sudin ada pada bulan 8. Ustaz Sudin adalah tokoh ulama negeri Melaka yang akan pimpin grup dalam bulan 8 nanti. Tuan-tuan boleh ikut insya-Allah. Ustaz Muhammad dalam bulan 12 ni. Ni sahabat saya, guru saya Ustaz Muhammad dari Tawau.
Sekian tuan-tuan, terima kasih atas penyertaan tuan-tuan kuliah pada petang ni. Tolong share video ni kepada teman yang lain. Segala baik semuanya daripada Allah. Moga doa tadi dapat kita amalkan bersama. Tolong share video ni kepada teman yang lain. Mudah-mudahan ada jariah ilmu yang kita panjangkan. Ya, bukan susah pun kan. Klik link hantar pada teman. Tolong tuan-tuan. Moga banyak yang dapat manfaat daripada yang disampaikan tentang kewajipan bertaubat kepada Allah. Dan lebih lagi kita nak masuk hari-hari pilihan, bulan pilihan, bulan Zulhijjah yang dijanjikan Nabi bagai kelebihan. Setengah ulama mengatakan hari Arafah tu keutamaannya sangat besar, mengatasi pada malam-malam yang lain, hari-hari yang lain daripada bulan-bulan yang lain, termasuk bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kerana begitu banyak berhimpunnya ibadah-ibadah yang penting, termasuk haji dalam hari-hari yang utama itu. Nanti kita uraikan lagi. Sekian tuan, setakat ini saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا وجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.